الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Depan ni ada lagi, ada meja, ada kerusi duduk kat depan. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu
بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والدرياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Faya ibadallah, sahabat-sahabat ukhuwah yang dikasihi Allah, yang diridai, lagi dirindui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setinggi-tinggi kita rafakkan puji kehadrat Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah. Di atas kurniaan Allah pada pagi ini, kita kembali berkuliah dalam suasana pagi yang penuh dengan kerahmatan dan kenikmatan. Dianugerahi Allah satu lagi nikmat keimanan, keislaman. Maka dengan jemputan daripada Allah, kita bangun, kita bangkit, kita hadir, singgah di antara satu taman, antara taman-taman surga. Andainya nanti tak terpilih ke surga, maka kita pernah dipilih, kita pernah dijemput untuk sama-sama duduk bersila, lutut berlutut, bahu-membahu, untuk sama-sama kita membasmi kejahilan yang bersarang di dada kita. InsyaAllah ta'ala, hari ini kita akan sambung pengajian kitab hadis Imam Nawawi, iaitu hadis yang ke-39.
Bila hadis yang ke-39 ini bermakna kita ada lagi 3 hadis. Dia kata matan arba'in 40. Tapi Imam Nawawi bagi extra kat kita 2, 42. Bermakna 3 lagi 41, 40, 41, 42. 3 lagi hadis kita akan khatam, selesai. Baik. Kita akan mulakan satu hadis kitab baru. Nama dia hadis penawar hati. Harga murah je, RM10. Kalau siapa mau, bagi nama dengan nombor telefon, saya nak bagi tu wakil. Kak Yah dah? Bagi Kak Yah pun boleh, bagi Kak Liza pun boleh. Nah? Dua nama ni boleh wakil. Bagi nama dengan nombor telefon, saya nak tempah untuk masa 3 minggu lagi. Saya takut sekali lagi tak cukup. Nah? InsyaAllah. Kalau ada rezeki, kita akan kembali. Sebenarnya hadis tu dah pernah baca. Tapi biasalah kita kan selalu lupa. Nah, khatam pilah 44 kali pun. Masa kita khatam Quran lah. Khatam Quran itu khatam salah tempat yang sama. So ni baca tempat tu juga yang duk salah. Kan? Jadi Al-Quran dan hadis bersifat sedemikian. Diulang-ulang baca, diulang-ulang baca. Walaupun kami dah khatam dah kita hadis tu. Tapi perlu diulang baca untuk tazkirah ataupun peringatan untuk diri kita sendiri. Hadis hari ini hadis yang ke-39. Sebab kesalahan dimaafkan. Macam biasa kita raikan hadis dengan kita baca sama-sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wal nisyana wa mastukrihu alaih. Hadis Hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairihima. Hadis pendek saja, no? Hadis ni pendek je. Lepas ni kena hafal. Paling mudah hadis ni. Hadis ni dalam satu maksud kita tengok dulu maksud dia daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan kerana aku terhadap umatku segala kesalahan dan kelupaan dan apa-apa yang mereka dipaksa ke atasnya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ibni Majah dan Al-Baihaqi dan orang lain daripada keduanya. Hadis ini dibawa datang oleh Ibnu Abbas. Dibawa datang ni sumber. Diambil cerita daripada lidah Ibnu Abbas radhiyallahu an. Siapa Ibnu Abbas radhiyallahu an? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa dia Abdullah bin Abbas ini? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saya selalu suka cerita pasal dia. Dia adalah sahabat kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Ibnu Abbas ini ataupun Abdullah bin Abbas ini berusia 9 tahun. Seorang sahabat yang selalu tidur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang selalu bermain dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang selalu berebut-rebut dengan sahabat lain untuk membawa sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau di antara sahabat yang menjadi tukang jahit kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyediakan air wudu dan air mandian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling faqih dalam segala bidang ilmu, menjadi rujukan para sahabat-sahabat dewasa
tua, muda, lelaki dan wanita. Dia jadi tempat rujukan sebab kefaqihan dia. Walhal, waktu dia hidup dengan Rasulullah, umur dia baru sampai 9 tahun je. Ada yang hidup seumur dengan Rasulullah pun ada. Tapi tak sefaqih dia yang baru 9 tahun hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia nak abang di sini? Kita ni tak semestinya tua tu cerdik. Kita suka kata, hang budak-budak hang kata apa? Kan? Sila-sila hak yang budak tu lagi cerdik daripada kita tua ni. Dia kena ajak kita balik. Kita hantar dia pergi sekolah. Dia balik main, dia tegur kita. Mungkin cara bacaan, mungkin cara tingkah laku, perbuatan kita, dia tegur kita jadi, hang bukan tahu apa aku makan garam dulu daripada hang. Istilah lama yang selalu diungkapkan oleh orang dulu-dulu lah ni, tak kata dah, tak berani nak kata orang tua-tua lah ni. Budak-budak lah ni lagi layak buruk makan garam. Kami makan KFC. Kami tak makan garam. Okay. Itulah sahabat kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia digelar sebagai ulama sejuta umat. Makam dia ada di Taif. Baik. Apa dia maksud hadis ni? Hadis ni hadis yang bersifat 3 Allah Ta'ala itu maha memaafkan atas 3 perkara. 3 ni perkara apa dia? Tersilap, terlupa, terpaksa. Dia nak abang yang tu je, dia kata. Allah Ta'ala ni maha memaafkan di atas 3 Pertama, qata' tersilap, nisyan terlupa, tukrihu, ketiga terpaksa. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang mana kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkan kerana aku. Kalau kita tengok di sini, Allah Ta'ala itu memaafkan kerana aku. Allah ni, kalau kata kita buat silap, sebab kita ini umat Nabi Muhammad SAW, kerana Allah sayang, Allah kasih, Allah cinta kepada Rasulullah, maka Allah maafkan kesalahan kita. Sebab apa? Sebab Rasulullah. Sebab Rasulullah. Sebab Allah sayang sungguh dekat dia. Maka andai kita telah melakukan 3 kesilapan ni, tersilap, terlupa atau terpaksa, Allah ampunkan. Aku tak sengaja. Tak sengaja tu istilah terpaksa. Atau mungkin terlupa atau mungkin tersilap. Aku tak tahu. Itu mungkin tersilap. Dan kesalahan-kesalahan ini, 3 jenis tadi ni, diampunkan, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla kerana kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat terdahulu dah tersilap, diberi peringatan. Esok buat pula, diberi lagi peringatan. Bila-bila buat pula, maka lepas tu Allah Ta'ala tak bagi peringatan. Terus didatangkan azab. Macam kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam yang melakukan beberapa kesilapan berulang-ulang kali. Ketika mana dia seru untuk mentauhidkan Allah. Kaum Nabi Allah Nuh ni dia sembah laut. Dia sembah laut sebab pada kepercayaan mereka lautlah yang mendatangkan hasil, yang memberi makan dan minum kepada mereka, yang menjana kehidupan mereka. Jadi dia sembah laut. Nabi Allah Nuh ini mempunyai satu tanggungjawab, nak bawa semua umat ketika tu tak ramai mana sangat. Sebab apa? Sebab dia kan Nabi kedua diutuskan. Kerana Nabi Allah Idris tak ada pengikut. Nabi Allah Adam kita tahu dia ada anak pinak dia saja. Nabi Nuh adalah Nabi yang satu-satunya selepas Adam, Idris, dan dia ialah Nabi yang ketiga ataupun Nabi yang pertama membawa umat yang ramai. Nabi Idris tak ada. Nabi Adam dia anak pinak dia saja.
Jadi bila mai kepada Nabi Nuh, dia kerja dia nak mendakwahkan umat dia agar menyembah Allah. Mereka masa ni sesat lah. Sesat dengan menyembah laut. Bila dia nak ajak mereka sembah kepada Allah Azza wa Jalla, mendapat tentangan yang amat hebat. Mereka tak mau. Bila tak mau, mereka tetap dengan ritual melakukan penyembahan laut. Ataupun masih dilakukan oleh umat manusia hari ini. Puja pantai. Kan yang dia buat penyembahan di pantai. Ada berlaku. Satu ketika dulu di Pulau Palu. Yang Allah Ta'ala naikkan apa? Tsunami. Sampai ke dalam perut bumi bergerak. Melakukan ritual puja pantai. Yang itulah yang dibuat daripada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi dia pujuk mereka. Tinggalkan perbuatan tersebut. Masih lagi dengan pegangan tu. Sampailah dia menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla untuk membina bahtera. Tapi buat tu di atas bukit. Kalau dia adalah Nabi ketiga yang diutuskan bersama umat, bermakna masa tu tak ada lagi kapal laut. Orang tak tahu lagi di atas laut boleh berlayar dalam keadaan terapung. Manusia tak sampai lagi pemikiran pada ketika tu. Begitu juga dengan Nabi Allah Nuh. Nak buat macam manalah satu kenderaan yang boleh terapung di atas laut. Macam mana dia nak buat? Jadi dia tanya kepada Allah, bagaimanakah bentuk yang disebutkan sebagai fakh, bahtera. Maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Jibril. Jadi arkitek. Buat, dibentuk, dibina dengan beberapa tingkat. Dalam tempoh dia duk buat bahtera di atas bukit tu, orang-orang semua mengejek sambil kata dia gila. Macam-macam dia buat. Dia pujuk lagi mereka. Pujuk lagi mereka, tinggalkan kepada penyembahan laut. Kembali kepada penyembahan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan lautan itu ada Tuhan yang menciptakan. Yani Allah Azza wa Jalla. Bukan suruh semayang lagi. Baru suruh tukar akidah. Mereka tak mau ikut. Dan akhirnya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu lagi menyimpan umat manusia yang begitu kufur, ingkar dan takabur, Allah datangkan banjir yang besar. Terus tenggelam muka bumi. Tenggelam muka bumi. Itu umat Nabi Allah Nuh. Habis. Semua habis. Termasuklah anak anda baginda sallallahu alaihi salam. Iaitu anak yang tak mau ikut dia. Dia ada 4 orang anak. 4 orang anak. 2 ikut naik di atas bahtera. 2 lagi tak mau ikut. Termasuklah di antaranya isteri beliau. Berlayar kapal. Habis. Allah Ta'ala dengan penuh rahmat bagi kering. Okey, kita tengok. Yang tu habis. Seluruh umat habis. Dia tinggal sikit-sikit je. Kemudian siapa lagi? Nabi Allah Lut alaihi salam. Allah Ta'ala hapuskan seluruh kaum Sadum dengan sebab melakukan hubungan luar tabi'i. Dah bagi nasihat, bagi peringatan, tapi masih lagi ulang-ulang. Akhirnya Allah Ta'ala hantar Jibril sekali tempit ya. Kalih muka bumi. Kemudian kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam. Kaum apa? Kaum Samud. Kaum Ad yang pahat bukit. Pun macam tu juga. Dengan sekali tempikan. Habis mati. Tapi kaum ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya buatlah segala jenis kerosakan di muka bumi ni. Punya cakaplah segala jenis perkataan yang takabur. Punya bertindaklah di antara tindakan yang luar batasan. Tapi Allah Ta'ala tak hapuskan kita semua lah. Habis sangat, orang yang buat tu saja kena. Tu pun tak didatangkan dengan serta-merta azab tu. Cuma adalah pada satu-satu ketika Allah Ta'ala datang. Tapi dia tak bagi hapuskan satu bumi. Tempat-tempat tertentu sahaja.
Sebab apa? Inilah kata Nabi SAW. Sebab aku, dia kata. Sebab Allah kasih kepada aku. Allah cinta kepada aku. Allah sayang kepada aku. Dengan sebab itulah segala jenis azab ditangguhkan. Kerana apa? Kamu mungkin tersilap. Atau mungkin terlupa. Atau mungkin kamu terpaksa. Kata Nabi SAW. Baik. Kita selalu baca Al-Ma'surat, zikir pagi dan zikir petang. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Sambung lagi. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu dia. Nah, Rabbana. Kata Allah. Kamu selalu ucap perkataan tu. Kan kita ulang kalau kata ni 3 pagi dan 3 petang. Nah, Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan kami, janganlah engkau kira kami ni, kami apa? Kami ni berdosa. Jangan hang kira lah dosa dekat kami. Inna sina, kalau kami terlupa. Au akhtana, kalau kami tersilap. Itu satu lafaz yang selalu kita baca, yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Bawalah lafaz ini setiap subuh. Selepas subuh 3 kali, lepas asar 3 kali, atau lepas maghrib 3 kali. Nescaya kesalahan yang kamu lakukan kerana tersilap, kerana terlupa atau kerana terpaksa, semuanya dihapuskan. Itu yang kita selalu ucap pada Allah. Lagi satu kalam ni dibawa dalam kalangan tahlil. Selalu dibawa anak. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nasina tu kalau kami terlupa, au akhtana kalau kami tersilap. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan hang beratkan ke atas bahu-bahu kami ini sesuatu permasalahan yang kami tak mampu nak tanggung. Kita kata pada Allah. Kita sembang dengan Allah setiap pagi. Kita tahu baca, kita tak tahu apa kita kata. Itu di antara lafaz tu kata, bila kita baca, kita kena faham makna. Barulah masa kita sembang dengan Allah. Jangan beratlah aku, ya Allah. Aku tak tahan, aku tak sanggup menanggungnya, ya Allah. Tapi kita tak tahu. Tak tahu tu sengaja atau tak sengaja? Sengaja buat tak tahu. Betul tak? Sengaja buat tak tahu. Kita tahu apabila kita belajar. Tapi bila dah belajar, kita tak mau belajar. Sengaja buat tak tahu. Okey, baik, kita tengok. Apa yang Rasulullah sebut di sini, dia kata, segala kesalahan dengan sebab kelupaan. Kita bagi contoh. Contoh terlupa. Sembahyang. Kita sembahyang. Kita lupa baca Fatihah. Kita terus baca surah. Kemudian kita rukuk. Dalam rukuk tu Allah Ta'ala hantar ilham. Tadi aku tak baca Fatihah. Ilham. Tanda kasih Allah. Apa yang perlu kita buat? Patah balik. Patah balik. Baca Fatihah semula dan rukuk semula. Sebab apa? Tak dikira dah. Sebab kita terlupa. Batal tak? Tak batal. Tak payah rungkai. Tapi kena patah balik. Runduk balik. Sebab Fatihah itu rukun. Rukun apa? Qauli. Rukun yang bersifat perkataan. Okey. Kita makan. Kita berpuasa. Terlupa. Termakan. Tengah sedap makan. Teringat. Tu juga tu. Benda dah masuk setengah, makan pisang. Contoh saya bagi. Sekerak ada lagi di tangan. Dalam mulut ada setengah, masuk ke perut dah setengah. Dalam mulut ada lagi sakit-sakit. Tiba-tiba teringat. Serta merta luah. Buanglah pisang sekerak di tangan lagi tu. Jangan gagal fikir tak apa, terlupa tak apa. Lupa tak apa, sambil jolok, sambil telan. Masa tu dah teringat.
Ni kena buang serta merta umur. Sebab apa? Sebab terlupa. Benda terlupa Allah Ta'ala maafkan. Kalau telan dah baru teringat, tu rezeki kata Rasulullah. Kalau dah telan dah, baru teringat, aku puasa tadi. Tadi apa makna? Lega, nasi lemak sebungkus dah habis. Kata Rasulullah itu rezeki yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala kata, tak batal puasa. Kalau puasa wajib, tak batal. Tapi pendapat Imam Malik, kata kalau puasa tu puasa wajib, puasa tak batal tapi kena qada. Imam Malik kata puasa tak batal, maksud dia, hang tak boleh makan. Hang kena teruskan puasa, namun selepas tu kena qada. Kita ni rasanya semua dalam ni Imam Syafi'i ikut. Kah ada Imam Hanafi kah? Hambali Maliki kah? Kan Syafi'i pun tak apa nak kenal habis. Yang tu yang betul ya. Okay, kita memang bermazhab ke Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu benda yang terlupa. Okey. Andai kata tersilap. Contoh tersilap ni, kita keluarkan zakat. Kita keluarkan zakat. Kita tak tahu. Kita bagi zakat tu dekat siapa. Kita nampak orang tu macam layak dari segi pakaian dia. Kesederhanaan dalam hidup dia. Tak rasa dia ni layak lah. Nampak jalan kaki je duk main masjid. Baju dia pun biasa-biasa je, baju pelusuk. Slipper pun sampai capang dah. Tali-tali slipper tak tukar ganti. Aku rasa dia ni layak lah bagi zakat dekat dia. Kita pun di antara asnaf-asnaf yang kita kenal, kita dah bagi, kita bagi dekat dia. Dia pun ambil. Dia ambil zakat tu. Kemudian orang tanya kita, hang bagi zakat ke kat dia? Betul aku bagi kat dia, wang bagi dekat dia. Aku tengok dia susah. Dari segi penampilan, gaya hidup dia, aku nampak dia susah. Dia kaya, kata. Dia saja tak mau tunjuk. Dia tawaduk punya orang. Dia kaya, kalau tawaduk dia tak ambil lah zakat tu. Tak boleh bagi zakat dekat dia. Dia ada harta banyak. Cuma saja dia suka pakai macam tu saja. Jadi ketika ini kita dah tersilap bagi. Menunaikan zakat itu wajib. Orang yang kita bagi tadi bukan asnaf. Apa yang berlaku pada zakat kita? Batal pada zakat tu. Katalah kita bagi RM50 kat dia. RM50 tu batal. Bukanlah batal semua. Batal dekat dia seorang. Nak pergi ambil balik kah? Takkan nak pergi ambil balik. Buruk siku. Maka zakat itu tidak dikira. Kita kena bawa keluar dia poket lain. Bayar balik qada. Sebab apa? Sebab zakat kita tadi dah pun tak sah. Terlopong. Kita kena bayar balik yang ni zakat. Bagi ganti yang kau beri dekat dia. Yang tu bila kita tersilap sebab kita tak tahu. Okey, lagi satu. Yang tu kita kena bawa keluar ni. Tapi kalau kita tersilap, Allah Ta'ala ampunkan. Dosa tu diampunkan. Kita tak sengaja benda tu. Contohnya, ni cerita memburu. Tak ada lah siapa tak pergi memburu dah. Habis sangat buru nyamuk je. Okay, ni cerita seorang pemburu ataupun membunuh tanpa sengaja. Kalau hari ni tak cerita lah masuk hutan. Ingat dalam Pulau Pinang, hutan nak berburu pun tak ada. Binatang pun tak boleh duduk dah. Tak pindah pergi ke mana dah. Tapi ni pasal permasalahan yang masuk dalam cerita tersilap ni kita kena cerita. Nanti kita buat kias. Dia berburu, dia ingatkan kijang. Elok dia tembak, tengok manusia. Mati. Jadi bermakna dia membunuh tanpa sengaja. Tersilap. Dia tak berdosa. Membunuh ni, hukum dia qisaskan. Balas bunuh. Tapi oleh kerana dia tersilap,
dia tak sengaja, maka tak berdosa. Tak payah dibunuh balas. Tapi dia kena bayar. Ini dipanggil bayar diat. Atau dalam bahasa kita bayar saman. Bayar denda. Dalam pandangan hukum fiqh, hukum Islam, bila kita terbunuh dengan tidak sengaja, maka kita kena bayar denda, bebaskan seorang hamba. Cari. Ada hamba di atas dunia ni? Tak ada dah. Sekarang sistem perhambaan memang dimasukkan. Tak ada. Bila dah cari tak ada, cari yang kedua. Apa dia? Berpuasa 60 hari berturut-turut. Nak kena puasa 60 hari berturut-turut. Maknanya, jangan diselang-seli. Puasa kalau kata dia dah puasa 50 hari, hari ke-51 penat sangat dia buka. Maka dikira satu semula. Sebab tu dia kata berturut-turut. Sampai ke dah 58 hari. 2 hari lagi nak cukup 60 hari. Dia terbuka atau terbatal. Kira balik daripada satu. Dia kata aku tak mampu. Tak mampu. Jadi bila tak mampu barulah ambil yang ketiga. Tiga ni ringan sikit. Memberi makan 60 orang fakir miskin. Sebab apa? Sebab dia tersilap membunuh, dia kena bagi makan 60 orang fakir miskin, setiap seorang satu cupak. Carilah fakir miskin yang layak menerima. Tak boleh seorang tu dapat 2 cupak, tak boleh. Kena seorang satu cupak saja. Kira dalam rumah tu ada 5 orang, bagi 5 cupak, seorang secupak. Ataupun berbeza-beza orang, kena bagi cukup 60 orang. Itu dinamakan diat tersilat membunuh. Tapi di sisi Allah tak berdosa, cuma kena bayar denda. Itu kalau tersilap membunuh. Baik. Dan seandainya Rasulullah sebut sekali lagi di sini, wa mastukrihu alaih, yang dipaksa, ini terpaksa. Ini yang terpaksa. Apa yang terpaksa? Seorang wanita wajib menutup aurat. Tetapi pemerintah ataupun kerajaan di negara tu menjalankan satu perintah, jangan pakai tudung. Seperti yang berlaku di India. Perempuan-perempuan mereka tak boleh pakai tudung. Walaupun wanita muslimah tu wajib bertudung. Tapi kalau dijumpa, dia nanti tarik. Tak boleh pakai tudung. Di mana-mana jumpa. Kalau kata masih dengan pakaian tersebut, akan dibunuh. Ketika ni terpaksa. Boleh buka lah sebab terpaksa. Bukan sengaja tak mau pakai. Aku lagi seronok kan tak pakai tudung. Ada. Sebab ni walaupun dia bersifat hukum, tapi oleh kerana terpaksa. Okey. Itu tentang ancaman nyawa. Begitu juga dengan akidah. Kalau hang berpegang teguh dengan ajaran Islam, maka kamu akan dibunuh. Dihimpun mai. Kita ni katalah satu hari nanti di dalam pemerintahan yang zalim, dia kumpul mai. Mana-mana orang yang Islam kena tembak, mati dibunuh. Ketika ini boleh tukar syahadah. Mana dia? Dah aku bukan Islam dah. Boleh. Dengan sebab terpaksa. Macam kisah Ammar bin Yasir. Kan selepas ibu dia dibunuh, kemudian ayah dia dibunuh, dan adik-beradik saudara lelaki dia yang lain dibunuh. Sampai dia saja seorang-seorang. Satu-satunya waris ataupun zuriat keturunan Ammar, zuriat keturunan Yasir, kalau kata Ammar ni dibunuh, maka terputuslah keturunan Yasir. Tinggal dia satu-satunya. Dan di waktu ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun
menurunkan satu ayat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan kata Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang beriman, sesiapa yang beriman demi menjaga akidahnya, yang mana kata Allah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa min ukriha wa qalbuhu mutmainna bil iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang kufur dengan Allah selepas dia beriman, maksud dia memang beriman, tetapi dia terpaksa kufur kerana demi menjaga nyawa. Menyelamatkan nyawa itu wajib. Jadi ketika ni kata Allah, maka ianya tidak dikira sebagai kufur. Allah ampunkan dosa dia sebab dia terpaksa. Apa dia buat? Dia kata aku bukan Islam lagi. Dan ketika tu dia dilepas. Dia kembali kepada Rasulullah. Dalam pertemuan dia dengan Rasulullah, dia kata aku selamatkan diri dengan sebab aku menipu yang aku bukan lagi Islam. Adakah aku berdosa ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, engkau tidak dikira berdosa, engkau tidak dikira kufur kerana engkau terpaksa. Okey. Satu lagi. Yang ni yang terpaksa. Kita terpaksa makan makanan yang haram sebab tak ada apa dah. Andainya kita ni mungkin tersesat dalam hutan, tak jumpa jalan, tak ada benda apa dah kita nak makan. Dalam hutan ni yang paling banyak babi hutan. Paling banyak. Betul kan? Kijang-kijang susah nak jumpa, babi hutan pula buat. Dia ni sejenis binatang yang najis. Mughaladhah, tak kira lah babi hutan ke babi pekan ke. Atas nama babi ni memang najis dia. Dia haram makan lah. Najis mughaladhah. Dia suka makan najis. Sebab tu Allah Ta'ala mengharamkan dia. Dia suka makan najis. Tapi kalau di kebun-kebun rian, dia makan rian lah. Dia pandai kopek rian. Kita pun tak kerti kopek rian. Dia kalau makan rian, nak cerita babi hutan makan rian pula. Dia makan ni licin. Dia, biji tu. Dia kopek macam orang kopek. Kita pergi tengok. Ni orang ke binatang? Dia. Licin je biji. Kita pun berseropiang biji. Dia licin merlik je. Pandai sungguh. Dia kopek macam kopek dengan tangan tu. Okay. Seandainya kita ni sesat dalam hutan memang tak jumpa jalan keluar dah. Dah berhari-hari dah. Nak mati dah. Tak ada apa nak makan. Tengok adalah babi hutan. Na'udzubillah min zalilah. Terpaksa. Itu kata terpaksa. Untuk meneruskan hidup. Apalah. Makanlah. Dikira dosa tak? Tidak dikira dosa. Kerana dia terpaksa. Okey. Ataupun mungkin kita tersilap makan. Tersilap makan. Kita balik ke rumah. Tengok di luar rumah kita di atas meja tu. Ada nasi 2 bungkus. Oh, yang ni kalau main rumah aku, nasi aku ni. Ada ni siapa-siapa main bagi. Kita pun lapar. Tak kira banyak. Makan. Makan elok habis. Mai seorang Allah. Dah ada nampak dah nasi atas ni. Allahu Akbar. Loh. Hang punya ke? Yalah saya punya. Saya main letak sat. Saya pergi kedai sebelah. Saya main letak sat nasi tahun ni. Nak main ambil tengok tak ada. Termakan dah tu. Betul tak? Takkan nak luah balik. Benda dah termakan. Adakah haram? Tidak dikira haram. Itu yang kata. Akhta'na, kita tersilap. Tersilap, termakan, terkenyang. Terhabis. Tapi, kena bayar. Kena bayar. Saya nak bayar. Berapa nak minta maaf lah. Saya ingat saya punya.
Biasanya kalau orang letak di atas rumah saya, di atas meja depan rumah saya tu saya punya. Saya pun tak kira banyak lah, tak banyak siasat lah. Ha? Jadi kena bayar. Kalau dia minta bayaran, wajib bayar. Walaupun kita tak berdosa. Bukan salah aku. Siapa suruh dia minta kat tu, aku balon lah. Kena bayar. Sebab kita tersilap, terambil, termakan. Yang tu kesilapan yang kita kena bayar. Ataupun mungkin kita tersilap makan benda yang haram. Contoh, di dalam bungkus. Kita nampak macam ayam tebu. Ni ayam tebu ni. Dengan marah tu. Beli. Kita pun minum. Minum penimpan. Tersilap lah tu. Tersilap. Adakah berdosa? Walaupun dia hilang ingatan seketika. Hilang kewarasan. Sebab tersilap. Benda yang berlaku kerana tersilap, kata Rasulullah, tidak mengapa. Okey. Serta tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni dia ada seorang hamba. Hamba dia nama Abdullah bin Uraiqid. Tugas hamba dia ni, dia bela dari kecil hamba ni. Mai menyediakan minuman pada dia setiap pagi. Tiap-tiap pagi bila mai bagi dia minum susu. Dia sarapan susu lah. Bila bagi dia minum, dia akan tanya ambil di mana, tang mana, bela binatang ni kat mana. Dia minum susu kambing setiap pagi. Sampailah berlakunya dalam suasana kita panggil kemarau. Kambing, binatang ternakan banyak yang mati. Dan kambing kurang menghasilkan susu. Hamba dia ni, pagi tu bawa mai. Tapi, dia pergi ambil susu pada kambing orang lain. Dia ambil susu pada kambing orang lain. Orang tu pula tak tahu. Mana ibarat seperti mana curi lah. Dia bawa mat juga dekat tuan dia, dekat Abu Bakar As-Siddiq. Bila dibawa datang kepada Abu Bakar tak tanya. Minum. Dia minum sampai habis. Lepas tu hamba ni rasa macam bersalah. Dia kata, wahai tuan, dia kata, biasanya bila setiap kali dia bawa susu tuan nanti tanya. Macam kita lah tanya, hang beli di mana? Dekat siapa? Tanya. Tapi pagi tu dia tak tanya. Sebab mungkin dia rasa soalan yang sama dia bertanya. Hamba tu memang akan jawab benda yang sama. Pagi tu dia tak tanya. Yang si hamba ni tunggu dia nak tanya. Dia senang nak cerita dekat tuan tu. Kambing kita dah tak menghasilkan susu. Di dalam suasana kemarau. Jadi mintalah pada Allah. Ikhtiarlah agar diturunkan hujan dan sebagainya. Jadi tuan tu akan tinggalkan susu ni. Atau mungkin tuan tu boleh bangkit. Jumpa dengan tuan yang dia ambil susu tu tadi. Minta halal. Tapi Abu Bakar tak bertanya, dia terus minum. Kemudian bila dia kata dekat tuan dia, kenapa tak tanya daripada mana susu ni dia ambil? Abu Bakar kata, aku tak perlu bertanya lah pada soalan yang sama hari-hari. Dia harap tuan, dia kata, sebenarnya susu tu aku ambil daripada kambing milik orang lain. Bila kata-kata macam tu, dia hempah dia punya cawan, dia bangkit, dia korek rengkung. Dia korek rengkung dia muntah. Sampailah muntahan yang terakhir. Kita biasanya kalau kita muntah sampai tak ada apa nak keluar, muntah kita tu jadi warna apa? Kuning hijau tu. Yang pahit tu. Sampai hamba ni rasa berdosa sangat dekat tuan dia.
Pasal apalah aku buat naya dekat tuan aku. Aku nak bagi dia minum. Nak jaga kesejahteraan, kesihatan tubuh badan tuan. Tapi sebenarnya dah mudarat. Lepas habis dia muntah yang terakhir, sekali dah tak ada apa dah keluar. Kita kan bila dah tak ada apa dah nak keluar. Dah keluar apa itu kan dia cuma ada angin dia duduk tendang keluar. Nah, dia berdoa pada Allah, ya Allah, anda ini pengakhiran hidup aku. Jangan izinkan susu yang ku minum tadi masuk kepada urat saraf aku. Sebab susu tu tak dan jadi isi lagi. Tak dan jadi daging dia. Tak dan jadi darah. Tetapi mungkin dah menyerap masuk dalam urat saraf dia. Dia minta kepada Allah. Kalau yang ada sakit baki dalam perut, dia dah keluarkan. Tetapi dia bimbang. Andai terlekat pada urat saraf dia. Benda tu yang tak keluar. Dia minta doa kepada Allah. Tolong ampunkan dosa aku, ya Allah. Aku tak tahu. Itu dinamakan dia khata' tersilap. Dia tidak tahu. Lepas tu, dia habis dia selesai muntah. Yang sedemikian, dia jatuh sakit. Bila jatuh sakit, maka dia khabarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mai tengok dia. Dia abanglah. Punca dia pasal apa? Dia takut, menggigil ketakutan. Bimbang, susu tu jadi darah daging. Dengan sebab susu tu, dia tak tahu daripada mana mai. Kata Rasulullah, benda yang tersilap oleh kerana kamu umatku, maka Allah Ta'ala ampun. Kita ni no punya tersilap makan lah. Tersilap minum elok dah jadi sini. Tak dapat ke mana? Dah termakan. Dapat ke mana? Dia kata tu. Kita tak ada usaha nak pergi dok korek lain. Tapi dia tak suruh. Kata Rasulullah, sepatutnya tak perlu dia bertindak macam tu. Benda dah masuk, jangan memudaratkan diri dengan korek berkeluar. Tapi dia tak mau. Dia tak mau sikit pun sesuatu yang haram itu singgah pada urat dia, urat darah dia. Itu tawaduknya sahabat. Okey. Ataupun satu lagi kita nak cerita tentang tersilap yang tak kena pesos. Seorang wanita yang diperkosa. Ini dia terpaksa. Adakah berdosa? Dia diperkosa, dia tak berdosa. Maka andai disebabkan perkosaan tersebut menghasilkan anak, adalah haram kita yang waras ini menghina anak tersebut. Sebab bukan dia sengaja. Dia terpaksa. Berbeza bagi lelaki. Lelaki bukan terpaksa diperkosa. Tak ada. Lelaki tak ada. Sebab, ini kata ulama. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, untuk lelaki tidak ada yang diperkosa. Sebab lelaki yang mempunyai kuasa. Steering ada di tangan dia yang driver. Kan? Jadi terletak pada diri dia sama ada hendak ataupun tidak. Dan ketika itu walaupun diancam nyawa. Okey. Satu lagi permasalahan berkenaan dengan tersilap. Cerita dalam bulan puasa. Kita ni duk tunggu nak berbuka puasa. Masing-masing ni duk ada di meja ni. 4 minit, 5 minit. Bunyi azan dalam handphone anak. Dah lama dah rasa. Kita ni sebenarnya nak rasa masa paling panjang duduk depan hidangan. Ni nak termakan dah sangat-sangat ni. Dengar azan. Anak tu pun tak kata apa. Kita pun bulan makan. Mak, kedah tu. Belah Pinang tak lagi. Ya Allahu Akbar. Kedah dengan Belah Pinang lari 2 minit kot. Wah, hantar abang. Nasi dah dalam mulut dah kot. Dah kunyah dah kot. 2 minit tersilap. Akhtak anak. Masa ni kena luar lah. Jangan telan dia lah. Macam mana 2 minit? Cincai lah. No cincai-cincai lah.
Ini hukum Allah. Ataupun waktu kita panggil waktu sahur, sahur. Bangkit tengok jam, rupanya tengok jam mati. Bangkit tengok jam. Tengok jam baru pukul 4 pada 6. Dia dah imsak lah, dah subuh dah masuk. Kita ni mungkin tak dengar azan ke, azan tak sampai ke. Kita termakan lah, bukan lah, memang nak makan lah. Makan pulun, makan semua. Tunggu awak tak azan-azan, tak cerah. Tunggu azan tak azan. Tengok cerah. Hai, kita tadi makan pukul berapa? Dah jam mati. Kita makan tadi pukul 6. Cantik. Adakah batal? Tak batal. Tak berdosa. Sebab kita tersilap. Au akhta'na. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dia kira sebagai berjalan terus. Kadang buka puasa terawal. Biarlah lambat sikit tak apa. Dalam hadis kan Rasulullah kata, sunat orang yang berpuasa itu menyegerakan berbuka. Dia pulun segera. Mentakhirkan tasahur. Dia bagi las-las dah. Tengah-tengah duk minum air. Last sekali nak minum, orang azan. Berhenti, luah. Lalu dah. Tinggalkan. Macam itulah juga seandainya kita terminum arak tak sengaja. Tak tahu, nampak macam TO dalam gelas. Kita pun ambil, kita minum. Awak TO ni rasa macam ni? Tak tahu. Pasal apa TO ni rasa macam ni? Hai, yang tu bukan TO. Yang tu arak. Masya Allah, benda dah terminum. Termasuk dah tertelan. Kita bukan nak Abu Bakar As-Siddiq, nak pergi korek. Tapi berdosa tak? Tidak dikira berdosa. Okey. Perbandingan ataupun kiasan ni. Macam orang yang aksiden di jalan. Terlanggar lalu terbunuh. Terlanggar tak sengaja. Biasalah kita duduk atas jalan ni kadang-kadang orang langgar kita. Kalau orang tak langgar kita, kita terlanggar orang. Adakah dengan niat membunuh? Tak. Terlanggar dia jatuh mati. Kita dianggap sebagai pembunuh. Adakah berdosa besar? Tak dikira berdosa. Sebab bukan sengaja. Tapi kena bayar diat. Kena bayar diat kat siapa? Dekat waris yang hidup. Bayar ganti rugi. Kalaulah anak dia kata, saya nak bayaran. Sebab kita mungkin nak cari hamba abdi tak ada. Dah cari dah hamba abdi tak ada. Kemudian kita nak berpuasa 2 bulan berturut-turut tak mampu. Kita kena bayar fidyah. Bagi makan 60 orang fakir miskin. Okey, anak dia kata, saya tak mau. Saya nak ganti rugi, nak duit. Mengikut perkiraan pada hakim. Jika ni hang kena bayar sekian sebab terlanggar tanpa sengaja menyebabkan dia mati. Atau mungkin waris dia mai. Tak apa waris dia kata. Langgar pilah. Hidup segan mati tak mahu. Okey. Ataupun mungkin waris dia mai, waris dia kata, bapak kami tu dia ada jantung. Tadi, waktu kamu langgar dia tu tak ada kena pun. Dia dah jatuh mati. Dia memang ada jantung. Dia terkejut. Kau orang langgar dia jatuh, dia mati. Maka kami maafkan. Tak apa. Tapi kalau dia minta ganti rugi, kita wajib membayar kepada ahli waris. Ini dikatakan, tapi berdosa tak? Tidak berdosa. Benda yang tersilap, benda yang terlupa, ataupun benda yang terpaksa, maka dihukumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tidak berdosa. Okey, kalau kita tengok kesimpulan hadis ini, Allah Maha Pengampun. Atas dosa yang besar kita buat, tapi kerana kita tak sengaja, kita mungkin terlupa atau mungkin kita tak tahu pun. Rupa-rupanya benda tu tak boleh berdosa selama ni kami dah buat. Jadi oleh kerana kita tak tahu, ni tak apa. Kemudian Allah memberi beberapa keistimewaan
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya kita kerana menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala kesalahan yang tak disengajakan maka diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. 3 kesalahan yang dimaafkan itu kerana tersalah, kerana terlupa dan kerana terpaksa. Jangan saja kalau saja maka hukumnya tetap berdosa besar. Nah, okey, kalau kata kita sembahyang, bangkit sembahyang. Sebelum sembahyang Zuhur tadi, kita sebelum tidur kita sembahyang Zuhur. Lepas Zuhur tu kita tidur. Bangkit tidur, aku ni sembahyang ke tak lagi ya? Sembahyang ke tak lagi, terlupa. Kita sembahyang. Kita pun sembahyang. Itu untung. Untung pasal apa? Dapat pahala pasal 2 kali buat. Sebab tertidur dan terlupa. Pertama tertidur, kedua terlupa, dia buat lagi sekali. Adakah berdosa? Tak berdosa. Maka solat yang kali kedua itu dianggap sebagai qada andai ada yang kita tertinggal dulu-dulu. Habis sembahyang. Hei, aku dah sembahyang lah tadi. Aku sembahyang pula. Tak rugi. Tapi kalau tak sembahyang, terlupa. Sebelum Zuhur dia terlena, sedap asar. Lama sungguh makcik tidur. Makan kenyang. Jaga-jaga asar dah. Dia pun sembahyang asar. Duk melengum. Aku ni sembahyang lehok ke tak? Orang belah bidang panggil lehok no. Aku ni sembahyang lehok ke tak? Pikir punya. Loh, tak sembahyang. Aku tak sembahyang lehok. Aku lena. Dia mak ingatan. Berdosa tak? Tak berdosa. Tak salah. Walaupun meninggalkan solat itu berdosa. Tapi oleh kerana terlupa. Tertidur. Dan qadalah pada ketika beringat. Ini lepas asar tak boleh qada. Boleh. Walaupun lepas asar waktu tahrim. Boleh kita qada. Sebab benda yang terlupa. Boleh diqada. Dengan sebab tertidur ataupun terlupa. Wallahualam. Faham no? 3 jenis kesalahan yang diampunkan oleh Allah, yang dimaafkan dengan sebab keistimewaan Nabi SAW. Pertama kerana tersilap, kedua kerana terlupa dan ketiga kerana terpaksa. Ketiga-tiga tu diampunkan, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Jalla Jalalah. Wallahu a'lamu bishawab. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan ada Minggu depan ada hadis 40. Hadis yang ke-40. Okey, 3 lagi hadis. Siapa yang nak bagi, yang nak kitab nanti bagi nama lah. Okey. Bukan. Itu kitab yang tu kitab tasawuf. Ni hadis penawar hati. Nanti saya bubuh dalam grup. Saya tak bawa contoh dia hari ni no. Untuk yang pelajar lama ada hadis penawar hati. Untuk pelajar lama ada. Nanti saya buat dalam grup, boleh tengok nah. Ya. Dia hadis tu. Hadis penawar hati. Siapa yang ada tak payah order dah. Ada, alhamdulillah. Hebat anak-anak murid saya ni. Ya. Betul yang tu Kak Ya. Hadis penawar hati. Cuma yang tak ada saja. Yang tak ada saja. InsyaAllah Baik, soalan. Silakan. Umat. Okey. Kenapakah Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas digelar sebagai ulama sejuta umat? Sebab semua permasalahan fiqh, semua masalah tauhid, semua masalah usuluddin, semua masalah faraid, semua dirujuk kepada dia. Apa-apa jenis permasalahan, semua jenis cabang ilmu, semua dia faqih, dia faham dan dia tahu.
hingga menyebabkan dia menjadi tempat rujukan. Macam kita lah, kalau kita nak pergi rujuk satu-satu ilmu, kita pergi perpustakaan. Abdullah bin Abbas dia macam perpustakaan tu. Apa-apa ilmu kalau dia pernah tanya Abdullah bin Abbas. Apa-apa sunnah Nabi, hadis, bertanya Abdullah bin Abbas. Betul ke tak betul dia buat. Sebab itulah dia di antara sahabat yang bila mana dia dengar ada seorang sahabat ni dapat hadis ni, hang tak dapat lagi hadis ni. Seorang sahabat ni dapat. Dia dapat macam mana? Dia dapat terus daripada lidah Rasulullah. Dia jumpa dengan Rasulullah. Aku tak dapat, kata Abdullah bin Abbas. Aku tak dapat. Aku nak pergi ambil lah dekat dia. Dia nak pergi ambil. Bila dia sampai di rumah kawan tu, dia tengok dia pun tengah makan. Dia ni yang cukup jaga adab. Rasulullah didik dia. Kalau kita pergi rumah orang tengah makan, jangan masuk, jangan bagi salam. Ni dah tengok orang makan ambul kaki kanan, langkah kanan, makan apa? Abdullah bin Abbas ni, dia buat macam mana? Dia tengok kawan tengah makan, dia tunggu di luar. Sampai kawan tu selesai makan. Dalam penantian dia tu, dia mengantuk, dia terlena. Dia tertidur di luar rumah kawan tu. Dan sahabat ni tak tahu kata ada dia. Malam. Makan malam. Tidur. Dia terjaga tengah malam sebab terlampau sejuk, musim sejuk. Hingga hampir beku kaki-kaki dia. Esok sahabat yang duduk dalam rumah tu bangun tahajud. Bangun tahajud, terdengar satu bunyi gigilan di luar. Dia buka-buka tengok-tengok. Masya Allah. Ada orang yang dah hampir beku. Dengan berselimutkan rida yang nipis. Dia selak selimut tu tengok-tengok Abdullah bin Abbas. Dia kata, Masya Allah, ni Ahlul Bait. Ahlul Bait ni keturunan Rasulullah. Dia kan sepupu Rasulullah. Kenapa buat sampai macam ni, dia kata. Kalau panggil dia, dia pi. Dia raikan Ahlul Bait. Hang keluarga Rasulullah. Hang kanak-kanak kesayangan Rasulullah. Kalau panggil dia pi. Kenapa tak panggil dia? Dia kata, kita bila nak menuntut ilmu, kita kena cari guru. Bukan guru cari kita. Dia nak muliakan ilmu. Maka dengan sebab itulah kata Anas bin Malik yang sembang tu, kata Anas bin Malik, sebab itulah Rasulullah doakan hang ni di antara ulama sejuta umat. Sebab dia dapat satu ilmu daripada Rasulullah, tinggal dia pegang sungguh-sungguh. Dan kata pergi rumah orang, kalau orang tu tengah duk makan, tunggu, jangan masuk, jangan bagi salam pun. Satgi terganggu. Kita ni sampai berjalan rumah orang tak endah. Kan Rasulullah ajak kita kan. Bila pergi rumah orang, jangan berdiri depan pintu. Berdiri di tepi dinding tu. Bagi salam. Setakat 3 kali dia tak jawab, baliklah. Yang ni punya bagi salam dah tak putih-putih. 3 kali lah, baliklah. Adab. Adab berziarah. Kemudian kalau kata, ada tuan rumah dalam, dia kata dia tak boleh terima tetamu. Jangan marah pada tuan rumah tu. Hormati keputusan dia. Dia kata, maaflah saya tak boleh terima tetamu, ada masalah. Balik. Punya menyombong. Kita pergi rumah dia susah payah, dia tak terima. Jaga amal rumah aku, keperamak balik. Kita kena hormati. Itu adab yang Rasulullah ajak. Bila dapat kepada Abdullah bin Abbas. Sebab tu, ketika mana dia nak buat haji, singgah di bukan Tan'aim, Zulhulaifah. Kita panggil Bir Ali. Singgah di Bir Ali. Bila sampai di Bir Ali, dilihat kedudukan Abdullah bin Abbas ni, dia turun-turun daripada unta dia, dia pergi duduk di bawah satu pokok. Duduk di pokok tu, dia ambil minyak wangi, dia bubuh di janggut dia bubuh di rambut dia. Lepas tu dia duduk lagi di bawah pokok tu. Sahabat-sahabat pakat perhati tengok pasal apa yang dia duduk di bawah pokok tu. Sambil dia bubuh minyak wangi. Lepas habis selesai, dia naik balik unta dia. Tu sahabat tanya, kami ni punya tunggulah kan rombongan. Dia tak berjalan, dia pun tak berjalan. Pasal apa lambat sangat? Dia kata dulu, kalau aku ikut Rasulullah, Rasulullah akan singgah kat tempat tu, bawah pokok tu, dia akan berhenti, dia akan bubuh minyak wangi di janggut dan juga di rambut dia. Jadi dia ikut. Sunnah ke? Walaupun benda tu bukan sunnah, tapi pasal dia duduk berhenti di bawah pokok tu. Itu yang dia kata, musim hujan di Madinah, ada satu lorong, Rasulullah nak balik ke rumah, Rasulullah akan melompat daripada lopak. Musim panas, Rasulullah dah wafat lama dah. Abdullah bin Abbas lalu lorong yang sama. Dia melompat.
Sahabat tanya, pasal apa hang lompat? Dia kata, aku bila berjalan dengan Nabi SAW, masa tu lupa ayat ada. Rasulullah nak elakkan ujung baju dia, ujung tubuh dia daripada terkena ayak, maka dia akan lompat. Ini dah tak ada ayak pun lompat lagi. Tu ni kata Abdullah bin Abbas. Dia digelar ulama sejuta umat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Soalan lain? Assalamualaikum. Okey, baik, terima kasih. Kita ni permasalahan kita terlupa. Kan? Terlupa kata kita baca Fatihah. Padahal kita tak baca, kita rokok. Rokok-rokok kita teringat kata kita tak baca Fatihah, wajib kita kembali balik. Kembali balik, kita baca Fatihah semula, diikuti dengan rokok dan seterusnya. Sebab apa? Jadi rokok 2 kali, betul tak? Rokok pertama tadi tak dipakai. Tidak dikira. Dengan sebab rakaat tersebut tidak sah kerana tak ada Fatihah. Memang kena patah balik. Tapi kalau kita tertinggal benda sunat, tak payah patah balik. Contoh dia, kita memang nak baca. Sekali lagi habis Fatihah ni aku nak baca kuliah. Kata, contoh. Tapi kita elok waladhdallin amin, kita tak baca surah, kita terus rokok. Lepas tu ingatlah aku tak baca surah. Kita dah rokok. Nak patah balik lah. Kalau patah balik, batal. Sebab dia sunat sahaja. Sunat apa? Sunat hai'ah. Kita, aku tak baca surah, terlupa dah terrokok. Bila terrokok nak patah balik, kalau patah balik batal, maka teruskan. Sagi rekaan kedua boleh baca surah tak? Dan rekaan pertama tak baca? Ya boleh. Boleh. Tapi bila kita terlupa pada sesuatu rukun, wajib kena patah balik. Okey. Kita sembahyang, elok angkat takbiratul ihram, biasanya kita akan baca doa iftitah. Kita tak baca doa iftitah, kita terus baca Fatihah. Habis dah waladhdallin amin, teringat aku tak baca doa iftitah. Boleh patah balik? Tak boleh patah balik. Dengan sebab kita tinggal tadi sunat. Maka teruskan. Kalau tertinggal yang wajib patah balik. Sekalipun kita tertinggal di antaranya sujud. Sujud pertama, sujud kedua, wajib betul tak? Kita sujud yang pertama. Bangkit sujud yang pertama kita lupa. Kita terus bangkit berdiri. Sujud kedua kita tak buat. Sujud kedua tu wajib betul tak? Sebab dia rukun. Rukun apa? Rukun fi'li. Rukun fi'li. Kita bangkit terus. Bangkit berdiri dah baca Fatihah dah. Ingat, aku tak sujud kali kedua. Wajib kena turun balik. Wajib kena turun. Sebab yang tertinggal itu adalah rukun. Tapi kalau tertinggal yang sunat, macam tertinggal doa kunut, tak apa. Doa kunut pun dia sunat abad. Dia tengok kedudukan. Kalau dah setengah lutut dah mencecah ke lantai, jangan patah balik lah. Tapi kalau tak dan, lutut tak dan sampai ke lantai, boleh patah balik. Dah gaya-gaya nak turun. Tapi ingat kunut, boleh tegak balik. Tapi kalau dah turun, lutut dah kena lantai, tak boleh patah balik. Kalau patah balik, batal. Sebab dia hanya sunat sahaja. Okey, macam tu juga. Kita terlupa kunut, kita nak buat sujud sahwi. Okey. Kita elok-elok habis fil alamin innaka hamidum majid. Terlupa juga bagi salam. Aku terlupa. Kau nak masuk balik boleh tak? Tak boleh. Sebab yang tertinggal itu adalah sunat. Kalau tertinggal itu adalah wajib, maka wajib diulang semula. Wallahu a'lam. Okey. Okey. Kalau kita dah ulang balik Fatihah tadi, dah berlaku jadi 2 rakaat kan? Adakah kita wajib buat sujud sahwi? Sunat buat sujud sahwi. Tapi kalau kita terlupa dengan sujud sahwi pun tak apa. Sunatlah sebab kita dah tertambah rukun, Ya.
Okey. Duduk antara dua sujud adalah rukun. Bila rukun, kita tahu. Benda rukun ni kena turun patah balik. Ya. Tak dikira. Dikira balik satu. Pasal apa? Pasal kita tinggal dia. No? Benda ni. Sebab tu bila kita nak sembahyang ni, kita kena faham rukun ke dia, sunat ke dia, sunat abad, sunat iha'ah, rukun pula. Rukun qalbi, fi'li dan qawli. Kena faham. Sunat buat sujud sahwi. Sunat saja buat sujud sahwi. Sebab kalau kita terlupa, memang kalau Imam Syafi'i dia suruh buat. Tapi dengan sujud sahwi pun kita terlupa, maka tak mengapa. Tapi kalau ingat, kena buat. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Ya memang betul lah. Bila kita kata kita ni dah kufur, bukan hati kita yang kata. No, hanya sekadar di lafaz, di lidah sahaja. Dia tak mencacatkan akidah di dalam. No, sebab akidah itu di hati. Ni lafaz ni sebab demi nak menyelamatkan nyawa semata-mata. No? Okey, sahabat Google Meet ada seorang bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau macam mak kita arwah, and then barang-barang kemas dia ada Ustazah. So kita nak buat macam mana Ustazah? Kita kena jual beda adik-beradik ke atau nak buat macam mana Ustazah? Okey, baik. Sama-sama kasih. Berkenaan dengan harta pusaka. Yang ni bahaya ni harta pusaka. Nah. Biar mati tak ada harta. Nah. Mak kita meninggal dunia, tanya seorang sahabat. Ya. Mak kita meninggal dunia, meninggalkan harta. Barang kemah. Apa yang patut kita buat? Wajib di faraid. Benda ni wajib di faraid. Kena berbagi. Okey. Katalah adik-beradik ni kata aku ni. Sayanglah rantai labuh mak. Sayanglah gelang mak. Tak usahlah. Ambil lah seorang sikit. Tak boleh. Wajib. Benda wajib ni, benda pusaka memang wajib di faraid. Pi nilai di kedai kalau ada sayang. Pi tanya harga masa emas terkini berapa? Dia habaq harga berapa ribu. Okey baik, kita main bentang kepada ahli waris. Nah, sekian yang dapat. Hang dapat banyak ni, hang dapat banyak ni, hang dapat banyak ni. Lah ni, aku tak mau duit. Aku nak kata ni, belilah. Beli balik kepada waris. Dinilai dulu dengan wang ringgit. Kemudian dibahagi. Bahagi mengikut hukum faraid. Nah, dalam pembahagian faraid kita tahu biasanya lelaki dapat lebih. Okey perempuan, aku yang duk basuh berak mak selama ni. Banyak ni je dapat. Alah, banyak tu lah. Lainlah kalau mak dia hibah. Masa dia duk sihat-sihat ataupun dia duk sakit, gelang tu ambilkan hang. Okey. Sebab dia hidup lagi. Dia hibah terus dah. Gelang tu ambilkan hang lah. Hang yang duk jaga mak. Nah. Tapi kalau dia tak kata macam tu, tak boleh. Kena dinilaikan dengan wang. Kemudian dibahagi. Mengikut hukum faraid baru sah. Itu barang kemas. Tapi kalau dah kata semua tak mau. Ni pesel lama kami tak mau lah. Pergi jual. Pergi jual. Kalau jual baru boleh berbagi. Tapi kalau tak jual, nak kena khatam pula barang emas tu susah. Itu yang kita nilaikan dengan wang ringgit. Wallahualam. Okey, kalau kata adik-beradik semua setuju sebulat hati. Tanya betul-betul setuju ke tak setuju? No? Sekali lagi kalau ada hak yang salah satu waris adalah terbuku dalam hati dia untuk jadi susah. Kalau setuju alhamdulillah. Bimbang kalau tak setuju. No? Ya.
Itu hibah. Ya, itu nama hibah. Ha, bagi terus. Tumpuan hidup bagi. So ni yang aku mati yang berapa kali. Ha. Apa? Mak dia. Mak dia nak pinjam balik lah lepas dia bagi. Lepas tu dia nak pinjam balik. Boleh. Dia dah bagi hak milik anak tu dah. Boleh. Boleh. Tak boleh kata apa, dia bagi masa dia hidup. Tak apa. Itu yang saya kata hibah. No? Masa dia hidup, masa dia waras. Ya. Ya. Kita, biarlah kita tulis no benda ni no. Anak hutang. Anak ke hutang, mak ke hutang? Anak yang berhutang. Lepas tu bila mak mati, yang mati, dia hutang tu. Padahal anak yang berhutang. Oh, anak berhutang dekat mak. Okey. Faham. Anak berhutang dekat mak. Kemudian bila mak mati, hutang tu jadi macam mana? Dia wajib bayar. Dan harta tu jadi harta pusaka. Katalah dia hutang kat mak dia 5,000. Kan contoh. Mak ayah dah mati. Dia hutang kat mak dia lah 5,000. 5,000 tu dia wajib bayar dan 5,000 tu adalah harta pusaka. Ya. Ya betul. Ikut faraid. Ya, ikut faraid. Kak Noni, tadi ada angkat tangan kan nak tanya? Ada angkat? Dia tak sihat. Dia macam istihadah ke tu? Darah istihadah ke? Wajib berpuasa lah. Wajib bayar ganti puasa tu. Dia ada, saya tak faham soalan lah. Itu istihadah nama dia. Istihadah nama dia tu. Bila istihadah ni wajib bayar. Nah, dalam tempoh dia period tu, dia tinggal puasa, contoh dia. Kemudian bila dia habis period ni paling banyak 15 hari 15 malam. Kalau atas daripada 15 hari 15 malam, walaupun ada darah banyak mana pun, ianya dikira istihadah. Ketika dia suci, dia boleh berpuasa. Ya. Dia boleh berpuasa, dia boleh bersolat, dia boleh bertawaf dan sebagainya. Boleh baca Quran. Tapi wuduk dia tu untuk satu perkara wajib dan beberapa perkara sunat. Memang wajib dia bayar. No? Walaupun darah tu masih ada. Okay, nah? Minta maaf nak atas segala kekurangan diri saya, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. InsyaAllah minggu depan ada lagi sekali nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim mu'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qawmi zalimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih semua dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.